Baik, bercakap mengenai suara rakyat, sudah pasti PRU ini membuka lembaran pertembungan ideal untuk menyelesaikan isu ekonomi rakyat. Kita bersama Faris Azman, wartawan Esrawani yang kini berada di Kuantan. Faris, bercakap mengenai isu ekonomi adalah sejagat seperti kos sara hidup. Namun di Kuantan, apa isu utama yang diluahkan penduduk? Baik, terima kasih Nina dan juga Fahmi. Sudah tentu fokus di Kuantan ini sama seperti di seluruh negara. Mana isu nasional itu, isu kos sara hidup itu amat menghimpit rakyat, terutamanya kepada golongan peniaga, begitu juga kepada golongan pertengahan. Kalau kita tahu sebenarnya di Kuantan ini adalah bandar. Namun kita katakan pendapatan kasar mereka, begitu juga dengan pendapatan isi rumah mereka tidaklah seperti di bandar. Dan kos sara hidup di Kuantan ini sebenarnya, Nina, kalau kita bagikan contoh seperti ayam, tidaklah jauh bezanya jika dibandingkan dengan Kuala Lumpur. Begitulah kos sara hidup yang boleh saya bayangkan, yang boleh saya berikan gambaran di Kuantan ini. Tetapi sudah tentu ini yang diluahkan oleh setiap pengundi, setiap rakyat yang saya temui, begitu juga dengan pengundi muda. Mereka mahu bahawa ruang dan peluang untuk perniagaan usahawan itu dibuka sepenuhnya di beberapa kawasan di Kuantan ini. Kalau kita tahu semakin banyak kafe-kafe hipster kerana ini adalah salah satu punca pencaharian mereka untuk meningkatkan lagi sosioekonomi setempat, selain memberi manfaat kepada industri pelancongan tempatan. Dan pada masa sama juga golongan pertengahan pula, terutamanya kepada golongan pekerja swasta, begitu juga mereka mahukan agar perkara ini diambil serius dan diambil penekanan kepada isu kos sara hidup secara nasional di Kuantan ini. Kalau kita pergi ke dalam sedikit, mereka mahukan lebih banyak mungkin peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang perniagaan yang boleh dibuka. Kalau kita tahu sebenarnya ada juga yang saya bertemu dengan graduan yang berada di Kuantan ini. Mereka graduan, contohnya mereka graduan dari kejuruteraan, kimia dan sebagainya. Tetapi akhirnya peluang pekerjaan itu kurang di sini dan mereka terpaksa menjadi seorang peniaga. Dan lebih daripada 5 tahun, adakah mereka ingin masuk kembali ke kita katakan menjadi seorang jurutera? Mereka cakap tidak. Kerana apa? Peluang itu tidaklah terlalu besar. Bilangan graduan itu lebih daripada peluang pekerjaan itu sendiri di Kuantan. Jadi kalau kita meneliti semula sebenarnya, Nina, isu ini perlu dikembangkan lagi, bukan hanya kos sara hidup secara peringkat nasional yang boleh dikatakan juga menjadi suara denyut nadi di Kuantan ini, tetapi bagaimana di kawasan Kuantan dan bandar ini boleh membuka lebih banyak peluang untuk ekonomi setempat ini dipacu. Itu antara luahan baik pengundi muda, baik pertengahan, baik daripada golongan B40, begitu juga M40, kerana kos sara hidup meningkat dan kita jangkakan kemelesatan ekonomi pada 2023 ini juga menggusarkan mereka apakah persediaan mereka boleh lakukan untuk impak ekonomi yang dijangka membadai secara global, bukan hanya di Malaysia, di beberapa negara di seluruh dunia sebenarnya, terutama di Kuantan juga akan bakal menerima impak yang sama. Nina. Okey, baik Faris, kalau boleh kongsikan bagaimana survival penduduk di sana yang dijangka menjadi naratif kempen PRU kali ini? Baik, kalau kita katakan sentimen dan bagaimana survival mereka, sudah tentu sebenarnya Fahmi, rakyat-rakyat, pengundi-pengundi di sini mereka mahukan sentimen mereka terhadap politik. Mereka mahukan seorang pemimpin ataupun parti politik yang akan menerajui kepimpinan negeri ini untuk memberi satu kita katakan pembaharuan dari sudut pembelaan ekonomi. Ya, kita tahu sebelum ini kerajaan negeri sebelum ini juga melakukan perkara itu, tetapi dalam tempoh ketika ini mungkin mereka mahukan lebih banyak idea-idea baru yang boleh dicerap oleh pemimpin-pemimpin ini supaya melegakan sedikit terutamanya kos sara hidup, terutamanya untuk memastikan mereka ada makanan di atas meja, untuk memastikan poket mereka tidaklah kering kalau kita katakan apabila hujung bulan, terutamanya peniaga-peniaga ini. Dan sebenarnya kalau saya daripada Kuantan ini, kita pergi seluruh negeri Pahang, berbeza sedikit sentimennya kalau berada di luar. Kalau kita tahu di Pahang ini sebenarnya Fahmi lebih kurang 114 felda antara kawasan di Semenanjung yang terbanyak feldanya. Tadi kalau isu bandar, tetapi kalau kita melihat secara lebih makro di isu felda rancangan pula
juga penduduk-penduduk mereka, selain mereka merupakan petani kelapa sawit, begitu juga getah, mereka juga memerlukan lebih banyak peluang dan ruang sebagai usahawan IKS. Kerana kalau tahu dalam parlimen di Malaysia di Senarai Fahmi, dalam 10 parlimen, antara parlimen ataupun Felda yang kita katakan pendapatannya isi rumah lebih kurang 4,500 ke bawah, antaranya Parlimen Rompin, begitu juga Parlimen Bera 4,400, begitu juga dengan Raub 4,300 ringgit pendapatan kasar mereka ke bawah. Jadi kesempitan hidup untuk terutamanya golongan-golongan Felda ini, selain bantuan daripada kerajaan, mereka juga mahu berdikari menerusi usahawan-usahawan IKS yang boleh dicetus lebih banyak di kawasan-kawasan luar bandar. Dan di bandar ini mereka mahukan juga sama usahawan-usahawan ruang-ruang perniagaan yang lebih banyak, begitu juga fasiliti-fasiliti dari sudut yang lebih besar, kilang-kilang juga mungkin boleh dilihat semula dari sudut pembinaan asas seperti air, itu juga mampu menarik lebih ramai pelabur dan kilang boleh dibuka di Kuantan dan membuka peluang pekerjaan yang lebih dan meningkatkan sosioekonomi setempat, Fahmi.